Ada potensi tak kerajaan yang dibentuk ni akan telunjuk US? Saya beritahu dekat tuan-tuan. Dia nak telunjuk macam mana? Sebab ceasefire ni dah ada. Jangan saya tolak scroll dulu naik. Dia nak telunjuk macam mana ceasefire ni dah ada garis panduan. Kerajaan yang akan dibentuk ni bukanlah kerajaan telunjuk atau tidak. Kerajaan yang akan dibentuk untuk mengambil alih Gaza adalah kerajaan untuk membangunkan semula Gaza. Saya dah jelaskan tadi. Dengar betul-betul. Kerajaan baru yang akan dibentuk dipanggil kerajaan teknorat. Okey. Kemudian kerajaan ni dia nak melaksanakan pembangunan semula Gaza. Pembangunan semula Gaza tak diatur oleh Amerika. Pembangunan semula Gaza telah disahkan akan diambil alih oleh United Nations. Dana untuk pembangunan semula Gaza ditakdir oleh United Nations tapi telah dijamin datang daripada negara pendana, yang mana dah Arab Summit buat persidangan. 63 bilion akan disumbangkan oleh negara-negara yang telah menyatakan, iaitu Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain ni, Oman. Diorang ni semua negara kaya minyak telah menyatakan mereka akan mendanai pembangunan semula Gaza. Dalam Arab Summit untuk Gaza, angka yang dicapai 63 bilion, fasanya 10 tahun. Tapi oleh kerana diserahkan kepada United Nations buka fasanya 15 tahun bagi membolehkan pembangunan semula Gaza dari segi tempat tinggal, kesihatan, infrastruktur pendidikan, mengukuhkan semula kedudukan United Nations Work and Relief Agency, kedudukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dari segi hospital, dan kemasukan bantuan-bantuan daripada luar. Jadi saya dah jelaskan dah tadi. Orang sebut muskil ceasefire ni boleh dilaksanakan. Siapa tak muskil? Semua orang muskil. Tapi sebagai orang yang mahu melihat potensi, semua, sebab tadi saya dalam sesi dengan KJ pun semua orang tanya macam tu juga, muskil. Saya boleh beritahu, dia bergantung macam orang macam saya. Saya ni kumpulan pro Palestin. Apa saja yang baik untuk Palestin, kita akan letakkan dasar kepercayaan tinggi sebab dapat untuk kebaikan Palestin. Jadi kita buanglah muskil. Kita melihat potensi bagaimana ceasefire ni boleh dilaksanakan dengan melihat relevannya ceasefire ni. Jadi kalau tuan-tuan kata muskil, tak payah terlibat. Tuan-tuan balik pergi tidur, lepas tu tuan-tuan muskilkan lah. Sebab muskil ni satu syak. Jadi bila dalam perdebatan ilmu yang diasaskan oleh Imam Ghazali ni, ataupun kalau saudara masuk perdebatan ilmu yang kemudiannya lebih awal disebut oleh Imam Syafi'i, kalau kita ada syak wasangka dan kita ada buruk sangka, kita tak payah masuk dalam perbincangan. Kalau kita muskil dah tak payahlah. Kita anggap kata besok akan perang balik. Senang. Sekarang ni kita sedang berbincang adalah fasa 20 perkara yang dibincangkan dan saya jelaskan kepada tuan-tuan secara terperinci. Jadi kalau tuan-tuan nak mengatakan muskil, tak payah terlibat apa pun. Nanti nak kahwin, muskil bini nak boleh setia. Jangan kahwin. Bini tak setia nanti cerai. Kahwin nanti muskil, takut dapat bini queen control. Jangan kahwin. Dapat anak, takut nanti anak derhaka. Jangan dapat anak. Tak bolehlah dalam kehidupan ni kita melihat semua perkara sebagai potensi untuk dilihat perbincangan dia. Jadi sebab tu saya boleh bagi tahu kata susahlah kalau tuan-tuan masuk dalam sesi ni nak bagi tahu kata ceasefire ni tuan-tuan tak percaya. Senang je kita terus bincang. Tuan-tuan pun terus dengar. Sebab tuan-tuan dah muskil. Macam saya kata tadi lah. Kalau kita muskil kahwin nanti ada cerai, dia tak payah kahwin, jadi bujang selajak. Dapat anak takut jadi anak derhaka. Saya pun tak bincang tentang muskil dan saya pun tak bincang tentang optimis. Kita bincang tentang fasa yang ada dan bagaimana fasa ni berjalan. 20 perkara ni 5 dah berjalan. 1, maksudnya 5 kepentingan yang Gaza dapat, dah dapat 5. Israel baru dapat 1 kepentingan hari ni, pelepasan 7 tahanan perang dia. Gaza dah dapat 5 dah. 1 adalah pengunduran tentera Israel dalam syarat perang tu mesti undur ke garisan kuning. Jadi dah 1-0. Yang kedua, dapatnya orang-orang Palestin pulang ke garisan kuning tanpa dikekang oleh Israel. Dah dapat 2-0. Kemudian Palestin dapat lagi 1, iaitu pembukaan sepadan untuk bantuan kemanusiaan masuk. Palestin dah dapat 3-0. Kemudian Palestin dapat lagi 1, Hamas tak perlu disaham awal, 4-0. Dan 5 hari ni Palestin dapat pembebasan tahanan dia. Jadi 5-1. Jadi kalau kita tengok perkembangan yang di mana rundingan ini lebih proses ceasefire ni lebih memberi manfaat kepada Palestin, kita dapat faham dengan keadaan 5-1 ni kita kena tunggu bahawa apakah ada lagi datangnya kebaikan-kebaikan yang boleh membawa kepada rundingan ceasefire ni selesai. Ingat, tuan-tuan kena ingat, ceasefire, apa yang kita harapkan daripada ceasefire? Pertama, kita harapkan berhentinya perang. Yang kedua, kita harapkan daripada ceasefire apa? Kita harapkan daripada ceasefire makanan masuk. Itu je dua. Sebab ceasefire ni boleh bagi dua.
Tapi sekarang ceasefire ni dah bagi lebih daripada 2. Pertukaran bantuan, kemudian kita dapat bergerak tentera Israel akan berundur. Berarti dia menjadi bukan saja ceasefire. Untuk sementara ceasefire ni, bila summit besok, dia akan bawa jangka panjang. Sebab semua orang bercakap tentang ceasefire pendek. Tapi dalam ceasefire ni, walaupun pendek, telah diadakan 20 syarat yang kemudiannya disebut bahawa syarat-syarat ni termasuk pembangunan semula Gaza di masa depan. Berarti dia selepas ni dia akan masuk kepada agreement, iaitu Gaza ini menjadi kembali wilayah. Lepas tu kita kena bincanglah tebing barat, kita bincang kemudian pula. Sebab kalau masuk tebing barat, kan saya sebut tadi, ini ceasefire untuk perang Gaza. Dia tak terbabit dengan keseluruhan masalah yang boleh membawa kepada pembentukan Palestin Merdeka. Sebab tu tuan-tuan kena faham dulu, ceasefire Gaza dan Palestin Merdeka, dua benda yang lain. Ceasefire Gaza hanya menghentikan perang di Gaza, dan ceasefire Gaza ni nak bawa pergi kepada ceasefire ni, maksudnya genjatan senjata dia berhenti sekejap. Sekarang prosesnya nak bawa daripada ceasefire ni kepada perjanjian jangka panjang. Jadi kena faham dulu. Jadi selagi perang tu berhenti, rakyat Gaza boleh balik ke rumah, bantuan kemanusiaan masuk. Dia telah memenuhi ceasefire. Kemudian kita fikir lebih manfaat, sebab sekarang Amerika sedang melancangkan dalam Gaza Summit besok untuk membentuk kerajaan yang lebih kekal. Berarti Palestin akan balik kepada asal, tapi bukan Gaza Merdeka. Sebab dia tak boleh Gaza Merdeka, dia kena Palestin Merdeka. Palestin Merdeka nanti masuk ke tebing barat, dah out of context lah. Sebab konteks sekarang kita tengah bincang adalah isunya adalah ceasefire Gaza, yang nak bawa kepada agreement jangka panjang yang tertakluk dalam 20 perkara. Tuan-tuan kena ambil satu-satu konteks dia. Jadi kalau tuan-tuan tanya dekat saya kan, ceasefire ni Netanyahu boleh kena tangkap tak? Dalam ceasefire ni tak ada, sebab dia menyelesaikan perang Gaza je. Kalau tuan-tuan tanya out of context, saya tak boleh faham. Saya tak boleh jawab. Bolehkah ceasefire ni menyebabkan Netanyahu ditangkap? Dia tak berada dalam ceasefire ni. Dia hanya menyelesaikan krisis perang Gaza yang berlanjut 734 hari. Dan dia tak termasuk dengan tebing barat, sebab nama dia ceasefire Gaza. Dan dalam ceasefire Gaza ni pula dibuat berperingkat-peringkat. Walaupun dia letak 20 perkara, yang uniknya dia tak sign on bab. Dia tak paksa dua-dua pihak sign on bab. Sebab Hamas kata dia tak mau disaham. Sebab dalam ceasefire ni Hamas harus dibubarkan. Pemimpin Hamas harus berpindah dan meninggalkan tanah Gaza. Bahagian tu sensitif. Dia pun tak jalan lah dulu, letak di belakang. Dulu kan bahagian yang mudah. Bagusnya ruksah dalam ceasefire ni adalah aturan pelaksanaan dia, yang mana mudah kita dulukan, yang mana memanfaatkan orang Palestin yang berada dalam keadaan kritikal kita dulukan. Bahagian-bahagian yang complicated kita kemudiankan. Sebab tu ceasefire ni dah jalan 1+3 hari yang dijadikan hari pertukaran tahanan, dan dia akan pergi kepada 5 bawa ke 20 perkara yang dipersetujui. Dia mungkin makan masa sampai 6 bulan. Ini tuan-tuan kena faham satu-satu. Ini ceasefire Gaza. Matlamat dia apa? Menghentikan perang di Gaza. Apakah dia membawa Palestin Merdeka? Tidak. Ini ceasefire Gaza. Apakah dia menyebabkan Netanyahu dibicarakan? Tidak. Ini ceasefire Gaza. Apakah dia akan membawa kepada pelaksanaan undang-undang ICJ di bawah PBB dan juga tangkapan genocide ke atas Netanyahu? Tidak. Kerana yang anjurkan ceasefire bukan PBB. Jadi dalam ceasefire ni hanya rundingan yang membabitkan 66 negara ni je yang akan terguna pakai. Jadi faham konteks dia, tuan-tuan akan dengar dan tuan-tuan akan tahu bahawa ini ceasefire Gaza, menghentikan perang Gaza, cukup.